Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak penganjur dan urustia persidangan antarabangsa pendidikan siswazah bagi sesi 2021 anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan kerana sudi memberikan peluang kepada saya untuk membentangkan kajian saya pada persidangan pada kali ini. Saya Muhammad Zul Amirul Izzuan bin Makdarasih, merupakan pelajar sarjana falsafah pengurusan dan persembahan seni, dan penyelia saya adalah Dr. Muhammad Gaddafi Hanafiah. InsyaAllah saya akan berkongsi ataupun membentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kajian saya berkenaan dengan amalan tradisi kebersihan diri dan kediaman masyarakat Melayu. Kita pergi kepada latar belakang kajian saya. Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Konsep kebersihan yang diamalkan merupakan konsep kebersihan yang selari dalam Islam. Konsep kebersihan dalam Islam bukan sahaja terbatas kepada kebersihan rohani sahaja, malah kebersihan fizikal dan mental juga diberi perhatian khusus. Kebersihan fizikal pula tidak hanya terbatas kepada kebersihan diri atau tubuh badan, sebaliknya meliputi kebersihan pakaian, tempat tinggal dan juga kebersihan alam sekitar. Dengan perkembangan zaman, masyarakat Melayu dilihat sudah melupakan amalan tradisi menjaga kebersihan ini kerana pengaruh adat budaya luar yang masuk dalam kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri. Pembangunan tanpa mengambil kira pemeliharaan dan pemulihan pengetahuan tradisional Melayu boleh mengakibatkan bangsa Melayu kehilangan identiti. Di seluruh itu, kajian ini dilakukan untuk mendokumentkan amalan-amalan tradisi masyarakat Melayu dalam menguruskan kebersihan diri dan kediaman secara menyeluruh. Kajian ini bersifat tradisi dan komplementari dalam melihat masyarakat Melayu memelihara kebersihan diri dan kediaman mereka. Kajian ini akan memberi manfaat kepada masyarakat Melayu masa kini dalam memahami dan mengikuti amalan-amalan kebersihan tradisi masyarakat Melayu. Tambahan, masih belum ada kajian yang lepas yang bersifat tradisi terhadap amalan kebersihan orang Melayu itu sendiri. Ini adalah latar belakang kajian saya dan penyataan masalah. Pada zaman ini, segala amalan dan konsep kebersihan tradisi masyarakat Melayu sudah tidak dimengertikan seperti mana menurut asalnya lagi. Kemungkinan disebabkan oleh pengaruh pendidikan moden yang diterima oleh beberapa generasi Melayu kebelakangan yang secara tidak sedar telah menjauhkan mereka dari memahami tata cara tradisi mereka dalam menjaga kebersihan diri dan rumah kediaman. Atas dasar ini, timbul keperluan untuk kembali menstruktur amalan kebersihan masyarakat Melayu tradisi melibatkan kebersihan diri dan juga kebersihan rumah kediaman. Budaya kebersihan masyarakat Melayu tradisi tentunya merupakan suatu bentuk manifestasi kebudayaan, keilmuan dan falsafah Melayu yang jelas tentang kafiat, adat dan akhlak kebersihan bangsa Melayu itu sendiri. Bahkan tata cara kebersihan orang Melayu yang asal ini mampu mencerminkan kepribadian sebenar mereka sejajar agama dan budaya. Hakikatnya, kajian ini dilakukan bukan untuk membandingkan atau memenangkan atau mengalahkan dasar lain pada masa kini, namun ia merupakan suatu kajian yang dapat mengembalikan konsep jati diri Melayu yang sangat kukuh dan luas untuk dilestarikan sesuai dengan perubahan zaman. Objektif kajian saya ini ialah untuk mengenal pasti dan menganalisis aspek-aspek dan nilai-nilai amalan tradisi penjagaan kebersihan diri dan rumah kediaman masyarakat Melayu. Yang seterusnya untuk membina kerangka konsep kebersihan diri dan rumah kediaman masyarakat Melayu. Dan yang ketiganya adalah untuk menilai tahap kepatuhan masyarakat Melayu moden terhadap amalan tradisi kebersihan masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi saya mempunyai 3 objektif dalam kajian yang dirancang ini yang kita nak capai sekiranya kajian ini dapat berjalan dengan baik. Metodologi kajian. Kajian ini adalah kajian deskriptif kualitatif. Ia terdiri daripada beberapa langkah kajian.
bermula daripada proses penyelidikan perpustakaan dengan pengumpulan dan pembinaan kuasa ilmu menerusi pembacaan rapi. Kemudian proses kajian lapangan dengan pengutipan data di lapangan secara berfokus dan terarah, dan data tekstual yang diperolehi akan dijelaskan secara deskriptif melibatkan maksud data dan pengkategorian data pada awalnya. Kemudian proses penganalisis data keseluruhan dilakukan menerusi langkah saringan data untuk disesuaikan dengan analisis, wacana dan kandungan menggunakan konsep dan falsafah pemikiran Melayu. Berkenaan dengan kajian perpustakaan, untuk tujuannya adalah membina proses pembinaan kuasa ilmu kajian, yang mana membina kuasa ilmu kajian adalah penting seperti menjelaskan sejarah, latar belakang kajian, mengenal pasti serta membahas asas-asas dan ciri-ciri konsep kajian kebersihan diri masyarakat Melayu dengan skop kebersihan rumah kediaman. Pembinaan kuasa ilmu ini menggunakan teknik pembacaan rapi dan intensif ke dalam data kajian-kajian lepas yang berkaitan. Kemudian kajian lapangan dilakukan di lokasi, dan kaedah dan respondennya ialah kajian lapangan ini dilakukan menggunakan teknik kutipan data seperti tinjauan, pemerhatian dan temu bual berfokus atau tidak berstruktur di lapangan bagi menjalankan kajian tinjauan, pemerhatian dan temu bual 3 lokasi kajian yang perlu dilawati. Berkenaan dengan penyusunan data, kaedah penyusunan data lapangan, data lapangan akan disusun menurut 2 jenis, iaitu bahagian pertama adalah data bersifat teoretikal atau konseptual tentang aspek kebersihan diri dan rumah kediaman masyarakat Melayu. Data ini diperolehi daripada aktiviti tinjauan, pemerhatian dan temu bual berfokus di lokasi pertama, iaitu pondok-pondok pengaji Islam di pondok-pondok pengajian Islam tradisi. Kemudian di bahagian keduanya adalah data praktikal konsep kebersihan diri dan rumah kediaman Melayu, dan data bahagian ini diperolehi daripada tinjauan 2 kampung, iaitu Kampung Ijuk dan juga Taman Daisy. Dan hal yang ditinjau adalah keadaan dan tingkah laku yang dapat dikategorikan sebagai amalan dan budaya kebersihan diri dan rumah kediaman masyarakat Kampung Ijuk dan juga Taman Daisy. Kaedah analisis data utama adalah analisis data utama, iaitu data lapangan kajian ini pada keseluruhannya menggunakan kaedah analisis teks dan kandungan. Ini adalah kerana data kajian bersifat kualitatif. Namun beberapa teknik lain seperti teknik tematik juga boleh digunakan bersama kerana ia dapat memspesifikkan maksud tema-tema yang akan ditentukan unit-unit analisisnya dan di bawah tajuk penyelidikan secara mudah. Perbincangan dan hasil kajian. Kajian saya ini masih di fasa pembinaan proposal kajian dan kerangka konsep serta tinjauan awal telah dilakukan sekali. Membina kerangka konsep amalan tradisi kebersihan diri dan kediaman masyarakat Melayu bermaksud menentu dan menyusun struktur penjagaan kebersihan diri dan kediaman masyarakat Melayu. Kerangka konsep tersebut perlu merujuk sumber asal masyarakat Melayu. Setelah dilakukan pencarian tentang kajian khusus menyentuh konsep kebersihan masyarakat Melayu, secara dasarnya belum ada kajian yang dapat memenuhi persoalan ini. Ada kemungkinan skop ini kurang diberi perhatian kerana konsep penjagaan kebersihan hari ini, termasuk dalam skop pengurusan persekitaran di Malaysia, adalah berkonsepkan undang-undang antarabangsa yang diiktiraf oleh Protokol Montreal. Adapun kajian menyentuh kebersihan diri, menyentuh kebersihan dari skop kebersihan dari perspektif keagamaan, khususnya agama Islam, telah banyak dilakukan di seluruh dunia dan ia amat membantu kajian saya ini dalam memahami beberapa hal berkaitan konsep dan falsafah kebersihan. Menurut Islam, khasnya Islam adalah agama orang Melayu. Namun kajian ini bertolak dari perspektif berbeza darinya, iaitu dari perspektif budaya yang memerlukan menjadikan entiti amalan kebersihan diri dan kediaman yang menjadi amalan seharian dan dibudayakan oleh masyarakat Melayu tradisi sebagai fokus dan juga skop. Kajian kebersihan melibatkan masyarakat lain seperti kaum Cina atau India juga telah dilakukan, namun terbatas kepada beberapa aspek secara literal
seperti aspek makanan dan pemakanan yang menjadi identiti budaya bangsa mereka. Kajian yang spesifik melibatkan aspek kebersihan diri dan kediaman seperti yang dimaksudkan dalam kajian ini masih belum dilakukan. Kajian amalan kebersihan diri dan kediaman masyarakat Melayu ini akan dapat diangkat sebagai perintis bagi kajian-kajian seumpamanya pada bangsa-bangsa lain di Malaysia seperti kaum Cina dan India. Bahkan dengan wujudnya kajian ini dapat diangkat nilai kebersihan sebenar yang menjadi salah satu prinsip jati diri masyarakat Melayu sebagai sebuah masyarakat berperadaban dan dihormati. Untuk lebih jelas, dikemukakan beberapa kajian lepas yang menjadi skop kebersihan di Malaysia dan rata-rata para pengkaji menjadikan aspek amalan kebersihan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum sebagai fokus dan tidak pula meliputi amalan tradisi diri dan kediaman masyarakat Melayu secara lengkap hingga dapat menjelaskan bentuk amalan tradisi kebersihan Melayu yang sebenar secara berkesan. Antara kajian tersebut, saya senaraikan 9 kajian tersebut. Antaranya kajian yang dilakukan oleh Nora F. Kamal yang membuat kajian penilaian terhadap kebersihan makanan di kalangan pengendali makanan di Sekolah Menengah Sains Negeri Johor. Kemudian kajian dilakukan oleh Rosniza Azni Cik Ros yang menjalankan kajian meneliti kesedaran komuniti terhadap pengurusan dan kebersihan dan kawasan perkampungan homestay di Termeloh. Dilakukan juga oleh Firdaus Siu melakukan kajian penilaian pengadilan kebersihan makanan dan pengetahuan keselamatan sikat dan praktik pengelola makanan di Putrajaya. Kajian dilakukan oleh Hukil Sino menelitikan hubungan di antara amalan kebersihan diri, pengendali makanan dan kebersihan kafeteria di Kuala Keliman UKM. Yang kelima, seterusnya dalam perspektif industri pembinaan, MA Syazwan mengkaji kepentingan kebersihan dalam pengurusan tapak pembinaan yang betul di Malaysia dari perspektif kontraktor. Yang keenam, Siti Hafizah Hassan menjalankan kajian tentang pembangunan rangka kerja kebersihan bagi industri pembinaan Malaysia. Yang ketujuh, ada kajian di Malaysia menyentuh kebersihan dan menjelaskan kebimbangan dan tingkah laku orang awam. Ada yang membicarakan kesan industri pembinaan seperti dilakukan oleh Muhammad Hilmi Jalil dan juga Fakhrul Adabi Abdul Qadir. Dan yang ke-8, perbahasan dari perspektif undang-undang pernah dikaitkan persoalan kebersihan dalam konteks kesihatan dan keselamatan makanan, kesedaran pengguna dan peruntukan perundangan seperti dilakukan oleh Syamsuddin Syuhur. Dan yang terakhir, perbincangan mengenai pengurangan sisa pekerja menggunakan pengkomposan di daerah Kapar Malaysia seperti dilakukan oleh Bashir. Jadi ini adalah antara kajian-kajian tersebut yang pernah dilakukan berkaitan dengan kebersihan. Jadi secara keseluruhan kita melihat bahawa ada 9 skop yang dikaji, iaitu skop yang pertama tertumpu kepada bentuk-bentuk penilaian tahap kebersihan amalan atau tingkah laku dan persepsi. Skop yang kedua, persoalan kebersihan dikaitkan dengan pembangunan insan. Skop yang ketiga, kes atau isu kebersihan dilakukan tertentu seperti kantin. Skop yang keempat, bidang tertentu seperti industri pembinaan. Skop kelima, sikap dan tingkah laku awam dalam aspek menjaga kebersihan persekitaran. Skop yang keenam, elemen penjagaan kesihatan diri dalam pembangunan insan. Skop yang ketujuh, perspektif undang-undang. Skop yang ke-8, konteks kesihatan dan keselamatan makanan. Dan skop yang ke-9 ialah kesedaran pengguna dan peruntukan perundangan. Jadi, kajian khusus memfokuskan konsep amalan tradisi kebersihan diri dan kediaman masyarakat Melayu belum dilakukan secara spesifik dan menyeluruh, dan skop yang baru ini merupakan asas kepada segala skop lain dan sewajarnya dikaji. Tambahan pula, kajian ini menjadi elemen Melayu, Islam dan sains sebagai penentu pengukur dan pengesah kepada kewujudannya. Sudut ini merupakan satu dimensi baru yang penting dalam wacana kebersihan keseluruhan khasnya di Malaysia. Hal ini demikian kerana budaya kebersihan paling asas dalam bermula dari kebersihan diri dan kediaman. Manakala dari sudut lain pula, kepentingan hasil kajian ini dapat dijadikan kajian perintis bagi mengkaji budaya amalan tradisi kebersihan masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam di Malaysia yang tidak diperolehi dari mana-mana kajian lain.
Tinjauan awal-awal saya lakukan di Kampung Ijuk mendapati bahawa penduduk setempat mengamalkan amalan penjagaan kebersihan diri dan kediaman yang dipelajari dari nenek moyang dan diturunkan kepada mereka melalui ibu bapa mereka. Penjagaan kebersihan diri dan kediaman yang diajarkan kepada mereka dari generasi ke generasi amat memberi kesan kepada mereka kerana ibu bapa mereka begitu tegas dalam memastikan penjagaan kebersihan diri dan kediaman diamalkan sebaiknya. Antara contoh amalan kebersihan diri yang dititik beratkan ialah mandi setiap kali keluar beraktiviti, membasuh tangan sebelum makan, rambut dan kuku sentiasa dibersihkan dan membersihkan diri sebaiknya bagi wanita yang datang bulan. Manakala bagi penjaga kebersihan kediaman yang dititik beratkan ialah tidak membiarkan sampah kotor berada dalam rumah, membasuh pinggan dan gelas sehabis sahaja selesai makan, membersihkan halaman kawasan rumah sehingga tidak naik semak. Ini antara tinjauan awal yang saya lakukan di Kampung Ijuk yang lalu. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, kajian terhadap amalan tradisi kebersihan diri dan rumah kediaman masyarakat Melayu ini mampu memberikan asas kefahaman dan panduan yang jelas terhadap konsep kebersihan yang diamalkan oleh orang Melayu sejak turun-temurun. Kepentingan hasil kajian ini dapat dijadikan kajian perintis bagi mengkaji budaya amalan tradisi kebersihan pada masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam di Malaysia yang tidak diperolehi dari mana-mana kajian lain. Itu saja, terima kasih kepada pihak penganjur, dan kajian saya ini adalah di bawah pendidikan, dijalankan di bawah FRGS, di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.